Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, kita ada kelas malam untuk belajar solution of triangle, iaitu segala masalah segitiga kita akan selesaikan dengan SOT. Okay, apa beza SOT dengan circular measure? Circular measure cerita pasal bulat, SOT cerita pasal segitiga. Tapi SOT boleh dikaitkan dengan CM, circular measure, CM boleh dikaitkan apabila ada segitiga di dalam bulatan. Okay, masa tu akan bercampur lah jalan kerja CM dengan jalan kerja SOT dalam satu tajuk, dalam satu soalan. Okay, so kita kena kenal dulu triangle yang ada dekat muka bumi kita ni. Okay, so yang pertama kita tengok yang warna hijau ni, anggap dia adalah segitiga sama sisi. Okay, sama sisi kita akan tanda macam ni lah, dia sama. Okay, bila sama sisi, sudut dia ialah 60 dan 60 darjah. Okay, 60 degree. Okay, jenis yang pertama sama sisi, jenis yang kedua sama kaki. Okay, kalau dia sama kaki, okay, so kita tahu sini sudut tegak, so sini 90. Kalau dia sama kaki, maknanya ada belen lagi 90. Okay, kita kena tahu semua segitiga, hasil tambah dia adalah 180 darjah. Tak kisah bentuk segitiga apa sekalipun. So kalau kita tahu ni 90, so 90 dia akan bahagi 2 sebab kaki dia sama saiz. So kaki sini 45 dan 45. 45 degree, 45 degree. Okay, so bila sama kaki, kakinya sama dan sudut di kakinya sama. Okay, selain daripada itu, kita akan jumpa segitiga yang tak sama apa-apa pun. Sisi tak sama, sudut tak sama. Okay, masa ni lah SOT datang membantu anda. Okay, so seterusnya, okay, apa yang saya nak highlightkan dekat segitiga bersudut tegak ni ialah kita boleh apply soh kah tua. Okay, kalau ada sudut tegak macam ni, kita akan gunakan soh kah tua. Kalau kan katakan sini adalah theta, so kita ada dekat sini 4 dan 5. Okay, so nak cari sisi yang bawah ni, kita guna teorem Pythagoras. So kita akan kira 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 set. Okay, dia mesti hypotenuse tolak dengan geng yang lagi satu ni lah. So dapatlah 25 tolak 16, 9. So 9 adalah 3. Set 9 adalah 3. Okay, so macam mana pula kita nak guna soh kah tua? Okay, contohnya dia tak bagi sini 4. Okay, so macam mana kita nak tahu? Okay, katakan sini adalah H. Okay, macam mana nak cari H ni? So nak guna sin ke, cos ke, tan? Tua. Okay, so macam mana kita nak pilih? Okay, kita tengok kita punya sudut ni. Okay, katakan sudut kita adalah 45 lah kan. So sudut 45. Okay, macam mana nak tahu? Kita ada, tukarlah huruf lain, kita letak sini M. Letak sini M. Okay, macam nak cari M? So yang sini adalah hypotenuse, sini yang bertentangan dengan sudut yang kita ada nilai tu adalah opposite. Okay, yang bersebelahan dengan sudut ini adalah adjacent. Okay, so apa yang kita ada? Kita ada hypotenuse dengan adjacent.
So, yang kita tak ada adalah opposite. Okay, yang tak ada opposite tu macam mana? Sekejap. Okay, sudut pun kita tak tahu. Okay, sudut tak tahu. Kita nak cari sudut. Macam mana? So, sin, so opposite. Okay, kalau nak cari M tadi, pakailah teorem Pythagoras. Tapi kalau Okay, saya padam ni. 5 ni saya padam. Okay, katakan sudut dekat sini, katakan sudutnya ialah 30 darjah. So, kita tahu sini hypotenuse, sini opposite, sini adalah adjacent. So, sekarang kita target nak cari M. M adalah opposite. So, maklumat yang kita ada ialah adjacent dan kita mahukan opposite. So, adjacent dengan opposite adalah TOA. So, kita kira lah tan 30 sama dengan TOA, opposite M per 3. Okay, so nak cari M. M stay. So, 3 darab dengan tan 30. So, 3 tan 30. Okay, masuk kalkulator dapatlah jawapan M. Berapa M kat situ? Okay, seterusnya kita nak belajar tentang penggunaan rumus dalam solution of triangle. Okay, yang pertama ialah sign rule. Okay, sign rule ni kita akan pakai kalau kita ada maklumat. Okay, contoh dekat sini. 16. Okay, contoh je, saya letak je. Okay, sini sudut dia 50. Okay, lepas tu kita ada panjang dekat sini 10. Okay, so dengan andaian tak kisahlah huruf apa J, K, L. Okay, ni adalah rumus asas yang dia bagi. Okay, macam mana nak pilih dia? Dia tak kisah. Dia tak payah pakai 3-3. Dia mesti pakai 2. Sama ada dia dengan ni ke, ni dengan belakang ke. Dia macam tu je. So, konsep dia kena fahamkan bahawasanya nak pakai sign ni kalau dia ada couple. Okay, so katakan soalan kata cari sudut KJL berapa? Okay, so nak tahu sudut dekat J. Tengok huruf kat tengah-tengah ni. J maknanya dia nak sudut dekat J. Okay, berapakah sudut dia? Okay, so kita akan mulakan dengan soalan. Iaitu soalan kata dia nak sudut J. Okay, bila sudut dia mesti ada dengan sin. Okay, lagi satu nak beritahu kalau sin ni dia dekat atas ke kat bawah ke sama je. Tapi kalau pakai A dekat atas, A kecil kat atas, B kecil kat atas, C kecil kat atas. Kalau A besar kat bawah, B besar kat bawah, sin besar kat bawah. So, sudut dia mesti bersama dengan sin dia lah. So, kita nak cari sin J. So, sin J per, okay, dia couple dengan 10. So, sama dengan sin juga. Sin 50 per 16. So, macam mana nak cari sin J? So, sin J, okay, 10 ni dia bahagi pindah sebelah jadi darab. So, 10 sin 50 bahagi 16. Okay, dalam SOT tak boleh pakai per kalkulator tu Okay, kita pakai bahagi. Okay, sebab adalah sebab dia. Kita bincang dekat sekolah. Okay, so tekan kalkulator. 10 sin 50 bahagi 16. Okay, dapat 0.47. Okay, baca dia 4 titik perpuluhan. So, sin J sama dengan 0.475.
Okay, sekarang kita nak J. So, sign pindah sebelah adalah tekan shift sign 0.4788. Okay, sama dengan jawapan tu, ambil 2 titik perpuluhan saja sebab dia adalah sudut. So, jawapan dia 28.61. Siap bunda kan? Sebab situ kosong dengan 7. So, 7 jadi tambah 1 lah. So, jadi 28.61 darjah. Okay, maknanya kesimpulan kat sini, kalau ada couple yang lengkap, okay, yang lengkap macam ni lah. 50 dengan 16 ni lengkap. So, bila dia lengkap, dan ini pun pasangan yang ada, cuma satu je tak tahu, yang ni kita boleh cari guna sign. Okay, lagi satu kalau sign dia kat atas, sebelah sini, sini pun kena sign kat atas. Okay, okay, saya tukar soalan. Okay, saya tukar soalan. Katakan kita tahu theta ni adalah 28.61. Okay, katakan theta ni kita tahu 28.61 degree. Okay, lepas tu 10 ni kita tak tahulah. 10 ni kita tak tahu. Okay, soalan dia cari KL. KL berapa? Okay, KL adalah sisi. Macam tadi kita nak kira sudut. Sekarang kalau nak kira dengan sisi, kita akan mula dengan sisi juga. KL per dengan sin 28.61 degree. Okay, sama dengan, okay, mula dengan sisi juga, 16 per sin 50 degree. Okay, so KL sama dengan, okay, yang ni bahagi pindah sebelah, jadi darab, pindah atas, dia duduk atas. So, kita akan tulis terus je. Tak payah nak tulis darab. Sebab dia, boleh tulis macam ni lah. 16 sin 28.61 bahagi, tekan kalkulator bahagi, sin 50. Okay, tekan kalkulator. 16 sin 28.61 bahagi sin 50. Okay, kita dapat jawapan KL sama dengan 10. Sama tak jawapan tadi? Sama kan? Okay, so jawapan dia 10.0014. Okay, bagi 4 titik perpuluhan supaya nilai yang kita kira tu tepat. Okay, so apa lagi perbezaan antara SOT dengan CM ialah SOT ni dia pakai degree, CM dia pakai rad, cik murad. Dia pakai rad. So, SOT degree dan lagi satu SOT ni dia, saya tulis besar dia punya degree ni. Pakai, okay, degree lah ni. So, SOT ni juga pakai bahagi. Tak boleh pakai per. Okay, dia sensitif. Okay, next. Kita tengok macam mana nak gunakan yang kedua ialah hukum cos. Okay, cos ni kita pakai apabila tak ada couple. Tu je, ada dua solution. Okay, kalau perhatikan dekat sini, okay, katakan sini adalah A, B, C. Okay, ada A, B, C. Kalau sini A, depan sini A. Huruf kecil. Kalau sini C besar, sini C kecil, sini B kecil. Okay, kalau perhatikan rumus dia, okay, dia nak, katakan kita mula dengan rumus yang pertama, A kuasa 2. Okay, A kuasa 2 dekat mana? Kat sini. So, saya bulatkan A. Okay, A ni, dia sama dengan B kuasa 2 tambah
C kuasa 2 tolak 2 darab B darab C cos A. So, apa kesimpulannya dekat sini? Okay, dekat sini kita boleh buat leg, buat piece. Okay, so di sini adalah jari kamu lah untuk buat leg, buat piece tu. Sini. Buat leg, buat piece. Okay. So, kesimpulan dia adalah badis lah. Badis tak akan terpisah. Di sini. So, ada maklumat penjuru mana-mana. So, dia akan ada kaitan dengan yang bertentangan dengannya. Okay. Okay, begitu juga kalau kita ada kalau kita nak cari sini A. Kalau kita nak guna rumus yang kedua, yang second ni, dia kata dia nak B kuasa 2. Saya tulis balik. Sini A kecil, C kecil, B kecil. Kalau dia nak B, dia nak yang ni, saya bulatkan yang ni. So, maknanya dia nak pakai typo sikit kat sini. Ni adalah C. Ni C, sini pun C. Kalau nak B, dia adalah A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 darab A darab C cos B. So, ini adalah dia punya badis. So, badis yang sini berkaitan untuk mencari yang bertentangan dengannya, iaitu B. Begitu juga sebaliknya yang sini. Kalau kita nak cari C, dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C. Yang ni pun salah. Typo banyak sangat lah. Sini adalah cos C. So, lepas ni saya tak nak kamu bergantung dengan rumus. Yang penting kita tahu mana kita punya badis. Adakah badis dekat sebelah sini, kat tempat A, ataupun dekat tempat C, ataupun dekat tempat B. Next soalan. Next area. Area dia sama macam badis. Contoh kita ada sini 16, sini 10, sini tadi 28 point berapa? 61 degree. Sini tadi 50. Sini 50. Kalau kita nak cari luas, kita tengok sama ada kita ada maklumat dekat bucu. Dia sama macam badis tadilah. Sama ada dia ada maklumat dekat sini, ataupun dekat sini, ataupun dekat sini. Rumus dia sama. Mana-mana bucu pun rumus dia sama. So, katakan sini, katakan je lah. Katakan sini 12. So, sudut kat sini berapa? Kita cari lah dulu. 12 tu kita cancel. Kita cari berapa nilai kat sini. So, macam mana nak tahu sudut yang selebih ni? So, kita tahu satu bulatan adalah 180. So, katakan ini adalah R, S, T. Kita nak cari sudut dekat T ni sebenarnya berapa. So, sudut dekat T adalah 180 tolak 50 tolak dengan 28.61. 180 tolak 50 tolak 28.61. So, jawapan dia adalah 101.39. Sini adalah 101.39.
Okay, macam mana kita nak tahu sudut RS? Okay, kita guna badis. Sebab kita tahu badis dekat sini. Sini. Ni. Kat sini. So, kita guna RS kuasa 2 sama dengan 16 kuasa 2. Yang ni, lepas tu ambil sini 10 kuasa 2. Tambah 10 kuasa 2. Tolak 2. Lepas tu salin balik 16, 10. Yang ni darab lah ni. So, cos. Okay, cos apa yang kita nak letak? Cos antara 16 dengan 10 adalah 101.39. Okay, kita pun kira 16 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 16 darab 10 cos 101.39. So, jawapan dia kita letak dalam set sebab dia adalah RS kuasa 2. Okay, salin dia sebagai 4 tepat perpuluhan 1956. Okay, lepas tu baru kita cari RS berapa. Okay, so macam mana nak kira RS? Tekan set. Tekan apa nombor yang kita tulis tadi. Set 419.1956. Okay, so sama dengan 20.47. So, kita tahu sebelah sini 20.4. Tak cukup. 4743. Okay, berbalik kepada kita nak cari area tadi. Okay, macam mana nak cari area? Okay, katakan kita guna maklumat yang dekat T ni lah. Okay, so setengah darab dengan setengah. Okay, kita pakai badis darab dengan 16, darab dengan 10. Ini pakai sin. Jangan ambil cos pula. Sin. So, sin. Dia tak ada tan dia ada sin kalau dia couple. Yang kedua dia ada cos kalau dia ada badis. Dan area memang pakai sin. So, sin 101.39. Okay, apa jawapan dia? 1/2 darab 16 darab 10 darab sin 101.39. Okay, kita dapat 78.4245. Okay, sentimeter square sebab dia adalah area. Okay, ini kalau kita ambil dekat T. Ambil dekat mana-mana pun jawapan dia adalah hampir sama. Okay, so saya kira dekat sebelah sini ada ruang sini. Okay, katakan kita ambil sudut dekat R. So, saya pakai warna biru cair. Okay, so area sama dengan, okay, katakan kita ambil dekat R ni. Sini So, area setengah darab dengan 10 darab dengan 20.4743 darab dengan sin 50. Okay, semua maklumat tu ada kat dalam ni. 20.473, 10 dengan 50. Cari luas dia. Okay, apa jawapan dia? Setengah darab 10 darab 20.4743 sin 50. Okay, jawapannya adalah 78.4211. Okay, jawapan dia beza sikit-sikit. Tak apa, dia boleh je. Dia tak adalah exactly sama, tapi nilai dia hampir sama. Okay, seterusnya kita akan kira untuk kalau kita ada maklumat dekat S. Okay, so kita akan gunakan maklumat ni. Okay, so area sama dengan setengah darab 16 darab 20.4743 darab dengan sin 28.61. Okay, so calculator setengah
darab 16 darab 20.4743 darab sin 28.61. Okay, so jawapan dia adalah, kita muat lah. Okay, jawapannya adalah 78.431 cm square. Okay, kesemuanya memberi jawapan yang hampir sama dan semuanya diterima. Okay, so next kita pergi soalan 1. Okay, soalan 1, buku teks praktis sumatif. Okay, dia kata JKL adalah sebuah segitiga dengan keadaan JK12 sin. Okay, ni dia saja dia tulis macam ni ya. Okay, dia kata sin kita ambil urut tengah je ya. So sin J sama dengan 0.9613. Okay, lagi satu dia bagi sin K sama dengan 0.8192. Okay, soalannya ialah cari JKL. Okay, soalan yang pertama. Okay, soalan pertama dia, soalan A dia, cari sudut JKL. Okay, sudut mana tu? Okay, tengok huruf yang berada di tengah adalah huruf K. So, dia nak sudut ni. Okay, so kita tak ada maklumat, tak cukup maklumat dekat gambar. So, kita tengok maklumat sin K ni. Okay, so sin K sama dengan 0.8192. Okay, so K stay sin pindah sebelah, so jadi shift sin. Gitu kan? Shift sin 0.8192. Okay, jawapannya ialah 55.00. Pastikan untuk degree 2 titik berpuluhan. Okay, untuk jarak 4 titik berpuluhan. Untuk luas pun 4 titik berpuluhan. Okay, so soalan B dia cari luas area JKL berapa. Okay, cuba kita masukkan nilai yang kita kira tadi. Okay, nilai K ni adalah 55 darjah. Okay, sekarang ada lagi satu maklumat iaitu sin J. Sin J sama dengan 0.9613. So, J stay. So, shift sin 0.9613. So, dia adalah 74.01. So, sini adalah 74.01. Okay, so tadi kita bincang nak cari luas mesti ada maklumat yang lengkap pada bucu-bucu So kita tak cukup bucu Okay, so saya nak cari, kamu boleh pilih sama ada nak ambil JL ke nak ambil KL. Sebab kalau ada JL dia akan melengkapkan yang sebelah sini. Kalau dia ada JK dia akan melengkapkan yang sebelah sini. So kita ambil KL So nak cari KL berapa Okay, tapi sebelum tu kita boleh cari L ni dulu. Okay, berapa L? L sama dengan 180 tolak 74.01 tolak 55. Okay, hasil tolaknya ialah 50.99 degree. Okay, sekarang nak cari KL. Okay, ni adalah nilai L 50 point ni 50.99 ni. Okay, nak cari KL. KL kat sini KL. Macam nak cari KL. Okay, so kita ada couple yang lengkap kan. Ni couple yang lengkap ni. So kita pakai sin lah.
Tapi kita nak cari KL. So, kita mula dengan KL. KL per sin 74.01 sama dengan sudut sisi. So, KL tadi sisi. So, kita mula dengan sisi juga. 12 per sin 50.99. So, KL sama dengan 12 sin 7. KL sama dengan 12 sin 74.01 bahagi dengan sin 50.99. So, masuk kalkulator, jawapan dia ialah 14.8458. Okay, so matlamat akhir tadi kita nak cari luas JKL. Okay, so kita ada dah KL tadi berapa tadi? KL kita 14. Okay, saya masukkan dekat gambar. KL kita adalah 14.8458. Okay, so kita akan gunakan maklumat yang sini lah. Sini. Kita kat depan lah. So, setengah darab dengan 12 darab dengan 14.8458 sin 55. Tak payah nak cari semua. Satu dah cukup lah. So, saya pilih yang atas ni, yang K tadi. So, jawapannya ialah 72.9658 cm². Okay, dah siap. Okay, next. Soalan 2. Okay, soalan 2 kata BCD adalah satu garis lurus. Okay, kalau dia bagi ada satu garis lurus, maknanya apa sifat garis lurus? Sifat garis lurus ialah 180. So, BCD 180. Kalau situ 40. So, sebelah dalam ni 40 lah untuk mencukupkan 180 tu. Okay, diberi BC 6, AC 8, ACB adalah 140. Okay, yang pertama cari AB. Cari AB. Soalan dia. Cari AB. AB kat mana? Okay. Okay, sekarang perhatikan betul-betul. AB ni, dia adalah badis ni. Kita ada badis yang ni. Dan bertentangan dengan AB. So, kita boleh pakai badis lah. AB kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2, 8, 6 cos. Ini pakai cos. Badis pakai cos. Cos 140. Okay, so masuk kalkulator. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2 darab 8 darab 6 cos 140. So, kita akan masukkan jawapan dalam set 173.5403. Okay, ni adalah AB kuasa 2. Maka AB sama dengan set 173.5403 adalah 13.1745. 1745 cm. Okay, soalan kedua. Cari sudut cakar. Okay, so sudut cakar. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut cakar? Okay, dalam satu garis lurus ada sudut yang kecil daripada 90, ada yang lagi besar daripada 90. Okay, yang ini nama dia tirus.
Ini nama dia cakar. Ataupun kita panggil tirus ni adalah acute. Cakar kita panggil apa? Obtuse. Okay. Obtuse ni kalau dia campur dengan acute, nilai dia ialah 180 darjah. So, kalau dia dah mention soalan tu kata dia nak ADC yang lebih besar daripada 90. Obtuse ni lagi besar daripada 90. Tapi obtuse ni dia terletak di antara lah, senang cerita Okay, obtuse ni terletak di antara 90 dengan 180. Acute pula dia terletak di antara 0 dengan 90 darjah. Dia acute dia memang paling cute lah, yang kecil je, 0 sampai 90. Tapi obtuse 90 hingga 180. Okay. Kalau 90 tepat, namanya sudut tegak. Kalau 180 panggil garis lurus. Macam tu. Okay. So, macam nak cari ADC. Sudut ADC. Okay, yang ni, sudut ni. Macam nak cari sudut tu? Okay, so nilai AB tadi masuk dalam gambar 13.1745. Okay, nampak tak apa saya nampak? Okay, okay, so bila kita tengok, kita zoom ni 40 ni, dia couple dengan ni, 6.8 ni. So, 8 ni, maklumat dia dengan sudut dekat D ni. So, kita pakai sin. So, sin. Sekejap, soalan minta apa? Soalan minta sudut. Kita mula dengan sin lah. Okay, so sin, kita pakai huruf kat situ, sin D per 8 sama dengan sin 40 per 6.8. Okay, so sin D sama dengan 8 sin 40 bahagi 6.8. Okay, dapat jawapan 43.19. 49.13. Okay, jap. Okay, kita kira 8 bahagi dengan sin 40. 8 sin 40 bahagi dengan 6.8. Jawapan dia ialah 0.7562. Okay, ni ambil 4 titik perpuluhan. So, nak cari D. So, shift sin 0.7562 adalah 49.13. Okay, balik pada cerita tadi. Kalau kita punya sudut adalah 49.13, maknanya dia terletak untuk tirus. So, 49.13. Sedangkan soalan nak ADC yang cakar. So, macam mana nak dapat sudut yang sebelah sini? So, cara dia 180 tolak dengan 49.13. Okay, dapatlah jawapan 130.87. Okay, so dekat jalan kerja ni, okay, buatlah obtuse, lepas tu koma D, sebab dia nak sudut D kan, sama dengan 180 tolak 49.13 sama dengan 130.87 darjah. Okay, macam tu je. Okay, so kita masukkan dengan dekat D ni, nilai dia adalah 130.87. Okay, soalan C.
Dia suruh cari luas ABD, maknanya dia nak semua. Okay, saya padam yang atas ni. Okay, macam nak cari ABD. Okay, maklumat mana yang lengkap? Kita ada maklumat yang dekat tempat D tu. Kita ada sini 6.8. Sini sudut dia 130.87. Okay, sebelah kanan ni tak cukup lah. Okay, maknanya dekat sini kita perlu cari DC tu berapa. Okay, so kita kekurangan maklumat sebab saya nak sudut, saya nak sisi daripada D sampai B sebab dia nak luas ADB. Okay, so target sekarang nak cari DC dulu. Okay, cari DC. Okay, macam nak cari DC? Okay, disebabkan tadi dalam segitiga ni tadi kita decide untuk pakai sin. So DC, mana pasangan DC? DC pasangan dia sini. Tak ada kan? Tapi kita boleh cari yang dalam ni dulu. Dalam sebuah segitiga, yang kecil ni, hasil tambah semua sudut ialah 180. So first kita cari sudut dekat A dulu. So sudut dekat A adalah 180 tolak dengan 130.87 tolak 40. So dapat jawapan 9. Kecil je, 9.13 degree. Okay, so nak cari DC tadi. So DC adalah sisi kan. Okay, sisi per dengan sin. Sin yang kita baru cari tadi lah. Sebab DC ni dia couple dengan A ni. So dia per dengan 9.13 sama dengan sudut sisi dulu 6.8 per sin 40. Okay, kalau nak ambil 130 dengan 8 pun boleh juga. Tapi biasakan untuk ambil benda yang memang ada. Sebab dia akan mengurangkan risiko salah. Okay, so DC sama dengan 6.8 sin 9.13 per sin 40. So dapatlah DC 1.6786. Okay, belum jawab soalan lagi. Soalan nak cari area ADC. Okay, so apa yang kita nak cari tadi dah jumpa. Okay, sebelah sini tadi 1.6786 kan. So tambahkan dengan 6 cm. Nak tahu dia punya sisi ni ialah 7.6786. Okay, so dia sama dengan setengah darab 6.8. Tak payah pakai darab lah, pakai kurungan lah. 6.8 darab 7.6786 sin 130.87. So tekan kalkulator, jawapan dia ialah 19.742 cm square. Okay dah. Lepas itu je lah. Nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab.